Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilmah kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Habis dah bawah tu dah? Habis dah? Wa syukran lillahi ta'ala ala man manna bihi min ijadi rasulihi alladhi arsalahu rahmatan lil alamin. Habis dah dah? Baik. Jadi alhamdulillah lah kita sudah khatam dah 2 buah kitab. Dan kita ada 1 buah lagi kitab, iaitu Irsyadul Jawiyin ni lah, yang mudah-mudahannya kita boleh khatam lah pada bulan ni, insya-Allah. Kita target khatamnya bulan ni, insya-Allah. Baik. Maka adalah itu perkara. Mana itu perkara? Yakni bermacam-macam kebajikan. Tu daripada membaca maulid zanji, berdiri ketika menyebut peranaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu perkara tu ialah setengah daripada bid'ah hasanah. Tu setengah daripada bid'ah. Bid'ah mana benda hak direka-reka, makhtara'a ala ghairi misalin sabiqin, benda hak direka-reka tanpa ada contoh yang terdahulu, tetapi hasanah yang baik. Kenapa? Kerana tidak ada seorang ulama Islam pun yang mengatakan Maulidur Rasul ni tak baik. Semua kata baik, hatta Ibn Taymiyah sekalipun. Nanti di belakang ada dolbik. Ibn Taymiyah kata molek bagus, boleh pahala orang panggil buat Maulidur Rasul. Maka masuk dah dalam umum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ra'ahul muslimuna hasanan fa huwa indallahi hasanun wa ma ra'ahul muslimuna qabihan fa huwa indallahi qabihun. Apa-apa perkara yang dilihat akan dia oleh ulama Muslimun tu makna orang Islam tu bukan makna umum orang Islam, tidak. Makna ulama. Ulama Islam. Ulama-ulama berpendapat perkara tu hasanan, baik, bagus, elok. Fahuwa indallahi hasanun, maka di sisi Allah Ta'ala juga baiklah. Begitu juga sebaliknya. Wa ma ra'ahul muslimuna qabihan, apa-apa yang ditilik oleh ulama ahlul Islam benda tu qabih, benda tu jahat, benda tu tak baik, maka fahuwa indallahi qabihun, maka di sisi Allah Ta'ala juga jahat, qabih, tak baik. Gitu. Maka wak makluk ni kata Tok Diskam ialah setengah daripada bid'ah hasanah. Setara mana? Sepengkat tu seperingkat. Sepengkat mana seperingkat. Satu level, gitu. Sepingkat dan satu level dengan buat pondok-pondok dan madrasah-madrasah. Masalan ay umatsilulaka masalan dah.
Aku buat satu contoh bagi engkau akan sebagai satu contoh. Buat pondok, tak ada zaman Nabi buat pondok. Buat madrasah, universiti, sekolah, tak ada zaman Nabi. Ada zaman Nabi buat tahfiz asling? Ada? Ada tak tahfiz? Tahfiz Rasulullah ada? Ada tu. Bid'ah tak? Bid'ah tak buat tahfiz? Bid'ah, untuk bid'ah. Ada Rasulullah tak buat? Kau Rasulullah buat Lepas tu bid'ah tak? Lepas tu dolalah tak? Bid'ah dolalah lah. Masuk neraka tu bid'ah apa? Bid'ah hasanah. Jadi kalau ada fok-fok ustaz tahfiz yang kata buat maulud bid'ah, ayat dia bubar tahfiz mung ni, ayat dia gitu. Tahfiz mung tak ada zaman Rasulullah. Rasulullah tak buat sekolah tahfiz. Rasulullah tak buat sekolah pondok, madrasah ke, madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, mana ada. Lepas tu bid'ah. Ya bid'ah, tapi hasanah. Bukan terkadangnya wajib. Orang panggil bid'ah wajib. Buat apa ada duk celah gitu payuh dah. Luah litar lagi duk depan ni. Mana duk celah gitu Ni siapa dia duk celah ni? Siapa duk celah? Naufal duk celah tu duk ni. Apa duk celah itu? Kat meja. Dia ni. Tu. Cuma kalau bahas secara tafsiri lagi, buat pondok, buat madrasah ni masuk daripada bid'ah wajib. Kerana ilmu tu lah, wajib tuntut ilmu. Adapun Maulidur Rasul, Isra' Mi'raj, bid'ah yang sunat. Itu kalau kita nak kait dengan bid'ah tu jadi hukum, kena kaitlah dengan hukum taklifi syarak yang 5 tu. Mana wajib, haram, makruh, sunat, haruh. Jadi barulah bid'ah wajibah. Bid'ah muharramah, bid'ah karahah, bid'ah mandubah. Barulah menjadi hukum. Kalau semata-mata bid'ah itu bukan hukum. Hukumnya bid'ah. Berat mung gitu. Orang cakap kita orang tak mengaji usulul fiqh tu, kerana tak ada dalam perbahasan ilmu usulul fiqh satu hukum nama bid'ah, tidak ada. Hukum syarak ni ada 2. Hukum syarak wada'i, hukum syarak taklifi. Hukum syarak taklifi wajib, haram, makruh, sunat, haruh. Tak ada bid'ah. Hukum syarak wada'i pun sah, syarak, manik, fasad, sabab. Tak ada bid'ah. Mari mana hukumnya ialah bid'ah. Sedap. Mari di mana tahu hukumnya ialah bid'ah. Orang lagu tu dia tak mengaji usulul fiqh tu. Jadi kata nak kata hukum bid'ah ni kena buat mari. Hukum bid'ah wajibah. Tu. Bid'ah yang wajib. Tu seperti orang panggil buku kan, mishaf kan Al-Quran. Zaman Nabi tu tak ada Al-Quran tu bermishaf. Jangan kata disusun dalam satu mishaf, tak ada titik, tak ada baris. Kira-kira nak baca mana boleh? Tak ada titik, nak baca mana? Al-jamzulillah boleh? Al-khamzulillah boleh? Alhamdulillah boleh? Rattil alamin boleh? Rabbil alamin, rasil alamin, alamin, ghalamin, ngalamin boleh? Titik ngah, titik 3. Jadi semua tu ulama' hak buat tu. Ulama' yang letakkan baris. Siapa yang letak baris? Imam Abu Aswad Ad-Du'ali. Yang meletakkan titik Imam Ahmad Al-Farahidi. Yang meletakkan titik-titik pada huruf hijaiyah. Bukan Nabi. Jadi kalau tak sepakat ulama', jangan baca Quran ada titik tu, ada baris tu, buat sendiri. Boleh? Boleh? Jadi jangan sombong. Kita tak payah pakai ulama. Direct Al-Quran hadis. Aduh sedap. Cakap lagu tu nyepak tapak kaki atas muka gitu ya. Baik, tetapi sungguh pun kata maulud ni masuk daripada bid'ah hasanah. Tetapi jika dibuat nyonya maulid dengan niat membesarkan bulan, betul tak gitu? Tetapi jika dibuat nyonya maulid dengan niat apa? Niat membesarkan bulan yang diperanakkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan gitu.
Tu. Dan tu wawul hal. Padahal tiada digaul, tiada bercampur, gitu. Tidak digaul, tidak dicampurkan dengan permainan-permainan yang haram masalan. Tu. Itu orang panggil baru jadi bid'ah hasanah. Artinya kalau orang panggil buat maulud juga, tapi campur pergi dengan orang panggil benda-benda haram. Nah, tu ada berjoget tina jatuh atas betah atas stik. Contoh macam fok-fok di Indonesia tu pelik-pelik sajalah tu. Nah, maka tak boleh lah, haram. Tu fok ia bukannya dengar sangat. Kalau kita baca kitab Kiai Hashim Asy'ari tu, Kiai Hashim Asy'ari tegah sungguh. Hingga dia pernah pergi satu pondok tu buat maulid, ada orang panggil buat apa? Guna alat muzik. Ketung orang beri orang panggil. Hak tutup dua-dua ketung. Tinggal Kiai Hashim Asy'ari tinggal. Tak masuk majlis tu. Nah. Tu haram di sisi dia. Tu. Atau dengan tujuan-tujuan yang lain. Maka ketika tu tak jadi bid'ah hasanah, bahkan jadi bid'ah sayyi'ah. Nah. Kalau hukum pula haram aridi, bukan haram dia buat maulid dah. Haram di perbuatan hak dicampur dengan benda-benda yang haram. Dah. Maulud tu tak apalah. Habis itu. Dan di dalam hawi lil fatawi. Bagi siapa karangan hawi lil fatawi ni? Bagi Suyuti, bagi Imam Jalaluddin As-Suyuti. Mesorehkan, menyata dengan jelas. Arti mesoreh tu menyata dengan jelas-jelas. Dengan kata Imam Suyuti. Mana dia kata? Ni maqalul qaw bagi kata. Maka disunatkan bagi kita. Kalau dalam ibarat Arab ia bunyi yustahabbulana. Maka disunatkan bagi kita yustahabbulana. Sunat apa? Menzahirkan syukur. Tu izharus syukri. Menzahirkan. Mana menzahir ni? Menampakkan, menyatakan. Kalau duduk dalam hati saja alhamdulillah tak zahir. Mana menzahir, menyatakan. Nah, sehingga jelas dipandangnya orang-orang yang memandang. Jelas orang panggil macam perarakan atau orang panggil menzahir tu. Nah, berarok, bawa spanduk, itu menzahir dia panggil. Mu cari dalam kitab mana yustahabbulana perarokanu ada. Beratmu cari lagu tu tak jumpa lah. Nah. Orang panggil reti dia kepada izharus syukri, menzahirkan kesyukuran, menzahirkan syukur. Apa menzahir? Menyata. Nah, tu mana menzahir? Nampak. Kalau tak nampak tu tak nyata, maka tak nyata dia panggil zahir tak? Tak zahir. Nah. Jadi bila kita beragak bawa spanduk sallallahu ala Muhammad, orang ramai. Orang pun tengok, oi, apa ni ramai-ramai? Zahir tak? Zahir dengan spanduk lagi tulis. Nah, tu. Maulidur Rasul begini macam-macam lah. Nah, itu orang panggil menzahir tak? Menzahirkan syukur. Syukur apa? Izharus syukri bimaulidihi sallallahu alaihi wasallam. Dengan diperanaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu. Lagu mana orang panggil taswir pada kata menzahir? Dengan berhimpun, berhimpun ramai-ramai. Nah. Tapi kalau hak dalam kitab Arab, dia tak mari dengan buat taswiriyah. Dia kata yustahabbu lana izharus syukri bimaulidihi sallallahu alaihi wasallam wajtima'u wa it'amut ta'ami wa nahwu zalika. Gitu. Disunatkan bagi kami, bagi kita oleh menzahirkan rasa syukur dengan peranakannya Nabi sallallahu alaihi wasallam
Dan disunatkan lagi bagi kitanya berhipung. Dan disunatkan lagi juga it'amut ta'ami, nah, menjamukan makanan. Wa nahwu zalika, dan sunat juga oleh seumpama demikian itu. Itu adalah Arab. Mungkin ibarat daripada lain lah ni kok Tok Deska ambil ni. Nah, kena tengok cetak ke mana tahu dia ambilnya. Kalau hak dalam Tok Deska awak mari ni seolah-olah dengan tu taswir pada kata menzahir lah. Nah, wazalika izhar, nah, musawwarun bil ijtima'i, nah, wa bi it'amit ta'ami, gitu. Dan bermula demikian itu menzahirkan rasa syukur tu lagu mana? Dirupakan, digambarkan dengan berhimpun ramai-ramai dan berjamu-jamuan dan umpamanya ikutlah baca zanji ke orang panggil pesta lah. Nah, tu orang nampak zahir ketanda orang panggil kita tu syukur dengan sebab apa? Dengan sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tu dilahirkan. Dan memanglah dalam Quran pun Allah Taala sebut mana? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Padu apa ayat dia? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Asling betul dak Al-Hafiz ni. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Qul, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi fadlillah, dengan limpah kurnia Allah, wa rahmat, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Nah, gitulah ayat. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Ya. Fa bidza, dan rahmatnya Allah. Jadi limpah kurnia Allah apa? Banyaklah, tapi hak paling besar sekali ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan minhum. Itu. Sesungguhnya telah memberi nikmat yang paling agung oleh Allah Taala ke atas orang mukmin, idz ba'atsa fihim rasulan minhum, iaitu dibangkitkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada mereka itu. Itu. Wa bi rahmatihi, dan rahmat Allah. Banyak rahmat Allah. Rahmat oleh siapa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad agak. Fa bizalika, maka dengan sebab demikian itu kurniaan Allah, rahmat Allah, fa bizalika falyafrahu, maka hendaklah. Kalau kita kata falyafrahu itu adalah mulil amri dah. Kalau kita mari ke usul fiqh, al amru haqiqatan lil wujub. Nah, sehinggalah ada qarinah yang menunjukkan orang panggil perintah tu sunat, baru turun ke peringkat sunat. Maka wajib mu kena happy. Gitu. Fa bizalika falyafrahu, maka wajib mu kena happy. Tu. Pasal di mana happy dengan Nabi Muhammad SAW? Tak happy awak? Tak happy dengan Nabi Muhammad SAW? Berat gitu. Nah. Tu. Nah, tengok. Kerana apa? Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pun syukur ia Nabi Muhammad akan Allah Taala. Tu. Kerana apa Nabi Muhammad syukur akan Allah Taala? Di atas, yakni kerana. Ala tu ala li ta'liliyah. Nah, di atas, yakni dari kerana. Sedap sikit begitu. Di atas, yakni dari kerana mengadakan dia, yakni oleh Allah Taala, yakni mengadakan dia Nabi Muhammad, yakni oleh Allah Taala, rahmat bagi sekalian Allah, dan mengajar syarak bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Nabi Muhammad pun syukur. Salahkah kita nak syukur umpama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tak salah. Iaitu riwayat daripada Anas bahawasanya mana dalil kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri syukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri syukur. Iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri syukur tu riwayat daripada Anas, yakni Anas bin Malik, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam akikah ia Nabi daripada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila tu Nabi sallallahu alaihi wasallam akikah untuk diri dia sendiri. Kemudian daripada sudah jadi Nabi ia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal
telah datang warik, telah datang orang panggil riwayat bahawa Abdul Muttalib telah akikah ia Abdul Muttalib bagi Nabi Muhammad. Bila tu Abdul Muttalib buat akikah dah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pada hari yang ketujuh bagi beranaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, padahal Abdul Muttalib buat akikah dah ke Nabi pada hari ketujuh. Tiba-tiba lepas Nabi jadi rasul, Nabi buat akikah pula. Itu tanda kata Nabi SAW syukur. Dan adalah bermula akikah itu, hukum buat akikah tu tidak dituntut ulangkan dia akikah kali yang kedua. Akikah tu tak tutup kita tu buat kali kedua. Kalau telah dibuat dah, tak ada hal lah. Kalau begitu, kalau tak buat lagi, sunatlah kita buat. Kalau begitu, kalau begitu apa? Yang ni akikah tu tidak ditutup ulang kali kedua. Padahal Nabi tu diakikah dah oleh Abdul Muttalib. Tiba-tibanya Nabi buat pula akikah untuk diri dia. Bila lepas jadi rasul? Tetaplah buatan Nabi, ini perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai menzahir, menyatakan bagi syukur itu. Wallah. Ilah tu ilah akhir dibaca sendiri. Lihat pada muka 196 juzuk yang pertama dan pada muka 189. Dalam kitab Hawilil Fatawi. Hawil Fatawi ni karangan bagi Imam Suyuti. Mesoreh juga oleh Imam Suyuti dengan bid'ah hasanah yang diberi pahala atasnya atas bid'ah hasanah. Kerana apakah diberi pahala kita buat bid'ah hasanah ni? Kerana ada padanya pada maulid yang dikatakan bid'ah hasanah tu daripada membesarkan qadar. Qadar ni mana kedudukan. Qadar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu. Dan menzahirkan keseronokan. Menzahirkan rasa seronok, surur dia panggil. Menzahir rasa surur, seronok. Menzahirkan keseronokan dengan beranaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia itu. Maka kerana tu dapat pahala sebagaimana kata Ibn Taymiyah. Dalam kitab Iqtida' Siratal Mustaqim. Dia kata mana? Fata'zimul maulidin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Maka bermula membesarkan, mengagungkan, memuliakan bagi peranakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wattikhazuhu, dan menjadikan dia maulid Nabi itu mausiman, perayaan bermusim. Tu Rabiul Awal tahun ni tak jambut. Habis Rabiul Awal tahun depan pula musim Rabiul Awal tahun depan pula sambut pula. Tu musiman. Wattikhazuhu, dan menjadikan akan dia maulid itu mausiman, perayaan bermusim. Qad yaf'aluhu, terkadangnya mengerjalah akan dia akan maulid tu ba'dun nasi, oleh sebahagian daripada manusia. Wa yakunu lahu, dan adalah baginya, bagi manusia yang mengerja tu, fihi, padanya, pada maulid tu, ajrun azimun, ganjaran yang besar. Kerana apa dapat ajrun azimun? Li husni qasdin, kerana elok niat, wa ta'zimihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan kerana mengagungnya kepada Nabi, kerana pengagungannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tu jadi nak cerita katanya tak ada lah ulama yang kata buat maulud ni bid'ah, melainkan fuak-fuak hak mari ke belakang. Pahala ni ya tukar dah pula. Boleh dah pula diperlih boleh dah ni. Awak sambutan maulid, tapi bukan maulid lah dia panggil. Dia panggil sambutan apa tahu? Kasih rasul ke gitu, ya ubah nama sikit jelah. Boleh dah buat syair-syair puji rasul. Bagus Dr. Mazhar. Kau lama kau berubah dah tu sikit tu.
Ya ramai muda ya perah belawa-belawa bergocah-gocah lah kali dia tua baru nampak ya dah tutup guru buat dulu kata ni. Cuma nak klik secara total tu malulah. Ya buat modify sikit dah. Itu. Kemudian mendatang oleh Syekh Suyuti akan cerita mereka yang memulai buat maulid itu. Dalam kitab Hawilil Fatawi ni Imam Suyuti ada sebut sikit kisah salah silah. Nah, siapa hak buat maulud ni? Kalau nak kira dari segi sejarah tu memang kerajaan Fatimiyah lah. Kalau di Syiah agak kerajaan Fatimiyah. Tapi kalau di Ahli Sunnah wal Jamaah, kita pun ada juga orang hak mula buat maulid, bukan tiru Fatimiyah. Mana iaitu mereka yang memulai buat maulid ni. Satu raja yang adil dan alim. Tu ilah tu ada ilah tak tu? Baca sampai habis lah kata panjang sangat. Ia nakal secara pendek-pendek. Namanya raja yang adil alim ni nama apa? Abu Sa'id Kaukubri. Abu Sa'id Kaukubri bin Zainuddin. Ilah tu baca sampai habis juga lah kitab tu. Nak baca ada lah di bawah maktabah ni ada kitab Hawilil Fatawi tu. 2 jilid. Iyalah Raja Abu Sa'id Kaukubri ni. Ialah raja negeri Arbil. Ada orang baca Arbil, ada orang baca Irbil. Di satu wilayah di Iraq. Dan bercerita oleh setengah-setengah mereka yang hadir ia mereka akan jamuan maulid bagi raja itu. Orang yang hadir ke majlis raja tu dia mau cerita lagu mana? Ianya mereka bilang pada itu jamuan maulid 1/5,000 kepala kambing. Kepala kambing saja 1/5,000. 1/5,000 kepala kambingnya ini. Kepala kambing mana yang dipanggang. Dan 10,000 ayam. Dan 100 kuda. Dan 100,000 susu. Dan 30,000 pinggang halwa. Halwa ni apa? Manisah. Cuci mulut lah. Tapi bukan cuci mulut dengan buah-buah tu bukan. Jenis orang panggil gula-gula. Halwa. Tu. Itu orang panggil jamuan Raja Kaukubri ni. Raja Kaukubri ni jamuan dia orang hadirnya cerita lagu tu lah. 1/5,000 kepala kambing panggang. 10,000 ayam. 100 kuda. 100,000 susu. Dan 30,000 pinggang halwa. Ia Raja Kaukubri ni serukan, yang ni undang. Seru ni mana undang. Panggil jemput ulama dan ahlu tasawuf. Dan beginilah buat Raja Kaukubri ni. Tiap tahun belanja maulid dia buat tu 100,000 dinar. Allah. Dan berapa banyak lagi kebajikan yang lain-lain. Bukan buat maulid saja. Rabiul Awal tu macam-macam kebajikan dia buat. Santung anak yatim lah, bui ke fuqara wal masakin. Dan cerita oleh isteri bagi Raja Kaukubri ni. Tu. Bahawa baju bagi raja itu, baju hak raja tu pakainya tak sampai harga baju 5 dirham. Tak siapa harga baju dia pakai tu 5 dirham pun. Raja sendiri pakai baju harga tak siapa 5 dirham. Pas duit 100,000 dinar tu apa? Duk belanja orang. Terutama buat maulid. Bulan maulid tu gak happy habis-habis happy. Tu sedekah bukan main. Beratus-ratus ribu dinar. Baju dia pakai sendiri 5 dirham. Maka isteri raja merepek kepada raja, merepek tu anak ngepek lah. Apalah abang ni, baju pakai murah 5 dirham tak siapa. Duit banyak, dinar beratus ribu dinar duk pergi sedekah ke orang.
Bila bini dia ngepek gitu, maka jawab raja itu, pakai aku akan kain harga 5 dirham. Aku suka pakai kain harga 5 dirham. Dan bersedekah aku dengan dirham yang lebih lagi itu terlebih baik daripada aku pakai yang harga mahal, dan tinggal aku akan fakir miskin. Ni baru raja sungguh. Tu raja zuhud sungguh ni. Nah, lebih baik aku pakai baju harga murah, cukup boleh tutup aurat ke apa, bersih. Beres. Itu lebih baik daripada aku tinggal buat baik kepada fuqara wal masakin. Habis situ. Ada cerita ni kena kita tengok dalam kitab ni lah. Dalam kitab Hawi tu. Anak-anak yang dikasihi, lihatlah sendiri dalam Hawi, dalam Hawi Al-Fatawi tu. Tu karangan Imam Suyuti. Sehingga berjumpa hikmah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hinggalah muaka ketemu hikmah. Kenapakah tidak menambahkan amalan pada bulan Rabiul Awal? Bapa Nabi SAW tidak buat apa-apa amalan yang apa panggil, yang khususiah dalam bulan Rabiul Awal itu. Tu kita kata Rajab. Ada orang panggil amalan dia puasa. Nak Syaban ada amalan dia. Bulan-bulan lain ada amalan dia, Muharram, bulan haram. Tapi Rabiul Awal kosong. Kenapa? Ialah kerana kasih sayang siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan umatnya, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi tak buat maulud dalam bulan Rabiul Awal, dikosongkan. Tak ada apa-apa khususiat bulan Rabiul Awal tu untuk apa-apa amalan. Kalau Nabi buat, takut-takutnya Allah Taala buat pewajib. Kerana fatrah Nabi hidup tu orang panggil fatrah turun wahyu kan. Fatrah turun wahyu. Maka sebab tu Nabi ni dia tidak mahu memberatkan umat. Kasih dia Raufur Rahim. Hingga tarawih pun kalau kita baca lah kitab hadis kan, Nabi tak ada tarawih macam kita ni 20 rakaat straight tiap-tiap malam. Tak butuh-butuh, tak ada. Hari pertama Rasulullah buat lepas isyak. Hari kedua lepas isyak Rasulullah masuk, keluar lewat-lewat malam. Pukul 12 gitu lebih kurang. Semaya ramai-ramai. Hari ketiga lepas isyak Rasulullah masuk, tak keluar-keluar sampai sepertiga malam baru Rasulullah keluar. Sahabat pun ikut. Siapa-siapa sudah semaya tu sahur kejap azan lah. Azan apa? Bukan azan masuk subuh. Azan Abdullah bin Ummi Maktum, azan yang pertama. Azan waktu sahur. Waktu banyak orang buat dalil kalau azan subuh sahur Allah ya. Ada ni dalil bila birabah tu bukan tukar azan waktu subuh. Bila birabah azan tu azan yang pertama waktu subuh. Bukan masuk waktu subuh, waktu sahur. Tu Abdullah bin Ummi Maktum tu barulah muazzin waktu subuh. Walaupun dia buta tapi dia tahu dengan tepat fajar sodik ni terbit waktu tukar ramah sahabat. Pernah hari keempat Nabi tak tubik lah. Kelima Nabi tak tubik. Sahabat sudah. Maka Rasulullah keluar lepas pada tu. Rasulullah kata, kalau aku takut bimbang aku duduk semaya tiap-tiap malam begini, muduk ikut ramai-ramai gini, tiba-tiba turun Jibril wajib semaya malam tiap-tiap malam Ramadan. Mampu kerah pokok kita malah ni. Belakang-belakang ke kita lah. Saya sini. Mampu kerah jenis-jenis malam. Wajib pula 20 rakaat tiap-tiap malam mampu kerah. Rasulullah tu kasih pada umat. Sebab tu Rasulullah tu tidak menambahkan amalan pada bulan Rabiul Awal. Kerana apa? Kerana kasih sayang dengan umatnya, umat Nabi SAW. Lagu mana kasih sayang? Iaitu kasih sayang Nabi dengan umat tu. Takut Allah Ta'ala mewajibkan di atas umatnya Nabi SAW. Kalau Rasulullah buat Rabiul Awal, awak sambutan maulid dah ni. Lepas tu hukum wajib buat maulid. Ya. Kalau tak ada duit ya.
Tak ada harta tanya nak buat sambutan maulid lagu mana. Jadi wajib pula. Maka jadi masyaqqah di mana keberatan, susah, memayahkan. Maka jadi masyaqqah yang ni atas umat ni. Nah, jadi masyaqqah. Sudah Rabiul Awal dekat dah, duit cukup dak nak buat maulid ni. Sudah. Nah, ni dah. Rasulullah tak buat. Rasulullah tinggal ke? Dah. Tetapi sungguh pun Rasulullah tak buat apa-apa amalan yang khusus pada bulan Rabiul Awal. Isyarat tu mana i'lamun bi khafiyyin, memberitahu dengan secara halus, itu dia panggil isyarah. Tetapi isyarah ia Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kelebihan itu bulan mana? Bulan Rabiul Awal. Dengan kata Nabi. Kata kepada siapa? Kepada orang yang menanya akan dia Nabi. Tanya tentang apa? Daripada ini, tentang puasa hari Isnin itu. Bawah tu ada angka 1 tak? Itu leh. Hari Isnin. Hadisnya an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila an saumi yaumil itsnaini faqala nabiyyu zaka yaumu wulidtu. Tu bukan ta dah. Dia tulis dia ada tu. Wulidtu fihi. Salah, baris salah. Zaka yaumu wulidtu fihi. Bukan wulidta. Wulidtu dah, kalau wulidta telah dilahirkan engkau lah kat sini. Yang ni wulidtu, dilahirkan aku fihi padanya yaum. Wa yaumu bu'istu, dan pada hari tersebut Isnin tu bu'istu, dibangkitkan aku. Au unzila alayya fihi, atau diturunkan ke atas aku padanya hari Isnin. Rawahu Muslimun, meriwayatlah akan ini hadis oleh Imam Muslim. Tu Nabi pernah ditanya, suila an saumi yaumil itsnaini, ditanyakan tentang puasa pada hari Isnin. Faqala, maka jawab Nabi, zaka yaumu, demikian itu Isnin ialah hari wulidtu fihi, dilahirkan aku padanya. Wa yaumu, dan pada hari tersebut bu'istu, dibangkitkan aku, diutuskan aku jadi rasul. Au unzila alayya fihi, itu au tu syakur rawi lah tu. Habis itu. Ialah Nabi jawab, ialah hari yang diperanakkan aku padanya pada hari itu. Tu maka mulia hari itu, mengandung bagi mulia itu bulan. Tu orang panggil secara lazim difaham gitu. Kenapa Nabi kata kerana apa puasa hari Isnin? Kerana hari Isnin tu hari aku dilahirkan. Isnin ni banyak. Tiap-tiap minggu ada Isnin. Tiap-tiap bulan ada Isnin. Bulan berapa Isnin Nabi dilahirkan? Bulan Rabiul Awal. Maka tu apa tadi dia sebut ada? Maka mulia hari itu, mana hari Isnin itu, mengandung bagi mulia itu bulan yang diperanakkan dia Nabi padanya pada bulan Isnin tu banyak. Tiap-tiap bulan ada hari Isnin, betul tak? Tiap-tiap minggu ada hari Isnin. Bulan Muharram ada hari Isnin. Bulan Safar ada hari Isnin. Isnin mana hak Nabi kata aku dilahirkan? Isnin pada bulan Rabiul Awal. Bermakna mulianya hari Isnin itu mengandung pada mulianya bulan yang Nabi sebut aku dilahirkan. Nabi lahir bulan Muharram? Tidak. Rejab? Tidak. Bulan apa? Rabiul Awal. Maka Rabiul Awal tu juga tu jadi mulia. Itu. Maka sayugialah kita hormat dengan secukup-cukup hormat. Bukan hormat lebih kurang gitu tidak. Secukup-cukup hormat. Sehabis-habis ta'zim maknanya. Adapun berdiri tatak kala disebutkan peranaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kisah Maulid, itu pun setengah daripada bagai-bagai membesarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Dalam kitab dia sebut apa? Wa qad istahsanal qiyamu inda dzikri maulidihi syarifi a'immatun zu ghayata maramihi wa marmah. Tu wa qad istahsanal qiyamu, dan sesungguhnya membilang eloklah oleh ulama al qiyamu, berdiri
Bila tu? Inda zikri maulidihi syarifi, ketika mana menyebutkan maulid peranakannya Nabi yang mulia. Siapa qad istahsana tadi? A'immatun. Sesungguhnya membilang eloklah berdiri ketika mana menyebut peranakan Nabi sallallahu alaihi wasallam a'immatun, oleh para imam, zughayat maramihi wa marmah. Nah, yang mempunyai sehabis-habis tinggi darjat keilmuan mereka itu. Nah, bukan calah-calah. Nah, antaranya Imam Subki. Tu baca dalam kitab I'anatul Talibin, tu panjang dia syarah tu. Nah. Tu. Dalam kitab kau tu pun ada. Dalam kitab apa tu? Syarah Barzanji tu. Madarijus Su'ud. Madarijus Su'ud. Sebiji. Hak nakal dalam kitab Madarijus Su'ud Syekh Nawawi Banten. Syarah bagi Maulid Barzanji tu sebiji apa adalah kitab I'anatul Talibin. Nah, itu Imam Subki tu apabila sampai tepat baca tentang orang panggil tak ingat dah. Orang panggil apa? Dia punya syair Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Imam Subki pun bangun, para imam lain pun bangun, semua orang pakat bangun. Itu membela elok tu. Faqad istahsanal qiyamu inda zikri maulidihi syarifi a'immatun zughayat maramihi wa marmah, dalam Barzanji tu. Nah. Habis. Disebut dalam kitab apa? Intisar al-i'tisam. Ni kitab ni saya tak ada ni. Tak ada kitab ni. Karangan siapa? Bagi Syekh Muhammad Ali Al-Maliki. Guru bagi Syekh pada Mekah. Syekh Muhammad Ali Al-Maliki. Dari muka 9, daripada muka surat 9 hingga ke muka 14. Kena pergi carilah kitab ni. Serta dalil ia Syekh Muhammad Ali Al-Maliki dengan hadis Al-Baihaqi pada cerita Aisyah radhiyallahu anha tentang kelakuan, daripada ini tentang kelakuan Fatimah anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila masuk ia Fatimah ke majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengucap Nabi akan marhaban, dan berdiri Nabi kepadanya Fatimah. Maka pegang Nabi akan tangannya Fatimah, dan kucup Nabi akan Fatimah, dan perduduk Nabi akannya Fatimah pada majlisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga sebaliknya. Apa sebaliknya? Apabila masuk Nabi sallallahu alaihi wasallam atas Fatimah, marhaban Fatimah dengan Nabi, dan pegang ia Fatimah akan tangan Nabi, serta kucup ia Fatimah akannya tangan Nabi, dan habis itu. Habis itu. Pergi cek dalam kitab hadis riwayat Baihaqi ni lah. Nah. Cuma kalau hak lebih jelas lagi, asam bisabik ni lah. Hak Rasulullah masuk dalam masjid . Nah. Sahabat bakal berdiri. Sahabat bakal berdiri, Rasulullah kata duduk. Sahabat pun duduk. Malaikat Hasan bin Sabit seorang berdiri. Tu sahabat-sahabat lain pegang kain Hasan bin Sabit. Duduk. Rasulullah suruh duduk. Hasan bin Sabit berdiri. Sampailah Rasulullah lalu depan Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit pun puji Rasulullah. Nah, Hasan bin Sabit bukan puji, maksud dia bersyair. Nah, qiyami lil azizi fardun alayya wa tarkul fardi ma huwa mustaqimu. Ajibtu liman lahu aqlus salimu yara hadzal jamal wa la yaqumu. Habis Nah. Qiyami lil azizi, berdirinya aku untuk kekasihku, fardun alayya, ialah kewajipan ke atas diriku. Wa tarkul fardi, dan meninggalkan kefarduan itu, ma huwa mustaqimu, bukanlah perkara yang betul. Ajibtu liman lahu aqlus salimu, hairan aku melihat bagi mereka yang mempunyai akal yang sejahtera, yara hazal jamal wa la yaqumu, melihat akan ini kecantikan Nabi ni. Nabi ni hazal jamal, yang ni Nabi SAW yang cantik ni, wa la yaqumu, tapi tidak berdiri. Rasulullah pun senyum, tak marah, pergi straight ya. Artinya Rasulullah i'tiraf dah. Orang panggil apa? Sunnah takriri. Itu. Tu lagi pada cerita tu saja tu.
Hadis riwayat Hasan bin Sabit itu saja boleh tahu puji Nabi sunnah takririyah. Nah, berdiri sunnah takririyah. Lepas tu Nabi suruh dia tu mimbabit tawadhu'. Itu je. Daripada sifat tawadhu' Nabi je. Bukan tegah haram, bukan. Tu bukan suruh wajib dak. Hanya khisalul mahmudah. Nah, perilaku-perilaku terpuji Nabi antaranya ialah tawadhu'. Hak bagi Nabi untuk tawadhu', tapi hak bagi kita umat untuk ta'zim Nabi. Gitu. Tu lagu tu. Habis itu. Dan menolak oleh Syekh Ali Al-Maliki akan orang yang berkata dengan khususiyah bagi Nabi dan bagi Fatimah. Ada juga yang kata hadis tu khususiyah untuk Nabi dan Fatimah aja. Syekh Ali Al-Maliki tolak, i'tiraf. Itu bukan khususiyah bagi Nabi dan Fatimah. Tolak tu, rak-rak tu dengan beberapa jalan. Banyak jalan lah. Jalan i'tiraf tu banyak lah. Mana pertamanya daripada beberapa jalan, tidak menyebut oleh seorang pun pada jumlah segala khususiyat. Tak ada kalau kita buka dalam kitab khasaisin Nabi, khususiyah bagi Nabi itu tidak ada satu orang pun ulama yang menyebut berdiri untuk Nabi dan berdiri Nabi untuk Fatimah, berdiri Fatimah untuk Nabi itu khususiyat antara Nabi dengan Fatimah saja. Tidak ada. Tidak ada ulama yang membilankan benda tu khususiyah untuk Nabi dengan Fatimah. Keduanya daripada beberapa jalan, tidak ada dalil pada hadis mengatakan khususiyah itu. Tak ada. Tak ada satu hadis lain pula ya Rasulullah kata bermula berdiri untuk Fatimah dan Fatimah berdiri untuk aku tu hanya kami berdua saja, khusus untuk kami saja. Tak ada hadis lagi tu. Nah, dua. Ketiganya mendatangkan yakni oleh Syekh Ali Al-Maliki akan hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Mana hadis Abi Sa'id Al-Khudri? Iaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi Ansar. Ansar puak Ansar lah. Ansar puak Madinah. Mana? Nabi kata qumu ila sayyidikum. Itu. Dalam wafi riwayatin, dalam riwayat lain qumu ila khairikum. Itu. Qumu berdirilah kalian semua ila sayyidikum kepada ketua kamu. Ila khairikum kepada yang terbaik di kalangan kamu. Itu. Artinya berdirilah kamu kepada penghulu atau ketua kamu. Iaitu siapa penghulu ketua bagi Ansar? Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'adzin. Nah, Sa'ad anak laki-laki bagi Mu'az. Itu. Sebagai menyambuknya, bapa suruh berdiri tu nak sambut ketua berdiri, hormat. Maka pada hadis ini menyuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan Ansar, akan puak Ansar itu takut mana ni? Maka pada hadis ini menyuruh oleh Nabi SAW akan Ansar itu takut kawan kita terpedaya atau kena tipu dengan cakapan seorang Jawi kita. Adalah tu Tok Guru Wahabi mana tu yang nak sindir tu. Seorang Jawi kita ni pada sebuah risalah bagi seorang Jawi tu. Kata seorang Jawi itu, dia kata mana? Hadis yang bermula hadis Abu Sa'id Al-Khudri itu adalah berdiri bagi Sa'ad bin Mu'az itu ialah sebagai menolongnya Sa'ad bin Mu'az pada turun daripada belakang himarnya kerana ianya Sa'ad bin Mu'az sakit dan luka pada hari perang Ahzab. Ada Tok Guru Jawi ni dia tulis risalah. Dia kata hadis kata Rasulullah kumu ila sayyidikum tu, hadis tu Rasulullah suruh berdiri tu supaya tolong Sa'ad bin Mu'az hak sakit nak turun himar payah sebab luka pada hari perang Ahzab. Maka menolak oleh Syekh Ali itu, Syekh Ali Al-Maliki tolak. Kalau kata lagu tu tertolak dengan katanya Syekh Ali Maliki, kalau perkaranya seperti itu gitu. Kalulah perkaranya, mana perkaranya?
Yang ni berdiri, perintah Nabi SAW suruh puak Ansar tu berdiri. Seperti itu gak? Apa seperti itu? Untuk tolong Sa'ad bin Mu'az tu yang sakit kerana perang Ahzab tu turun daripada belakang himar. Kalau seperti itu kan, tentulah bersabda Nabi SAW. Tentulah Nabi SAW bersabda dengan kata Nabi, qumu ila maridikum au majruhikum. Itu. Artinya berdirilah kamu kepada yang sakit kamu. Nah, tentu Rasulullah kata gitu. Bangun, tolong. Orang sakit tu nak tolong tu. Gitu ya? Nah. Rasulullah kata gitu tak? Tak. Ataupun kumu ila majruhikum. Berdirilah kamu untuk tolong orang yang luka kamu. Mana? Sia kau Sa'id bin Mu'az tu. Dia luka perang Ahzab. Tolong bangun, tolong dia. Tentu gitu. Tapi dah Rasulullah kata kumu ila sayyidikum au ila khairikum. Nah, bangun kamu kepada penghulu kamu, ketua kamu. Gitu. Maka adalah Nabi SAW tidak berkata semacam itu. Itu bukan hadis Nabi tu. Nah, Rasulullah tak kata kumu ila maridikum au majruhikum. Bangun berdiri kamu tolong orang sakit kamu tu, siang dia. Atau tolong bangun. Tolong bangun, tolong orang hak luka di kalangan kamu tu. Tak ada Rasulullah kata semacam itu. Iyalah diketahuikan bahawa tuntut berdiri itu, Rasulullah kata kumu, berdiri oleh kamu tu. Tuntut berdiri daripada Rasulullah tu kerana apa? Kerana membesarkan dia Sa'id bin Mu'az. Kerana ianya Sa'id bin Mu'az ni ketua bagi sahabat Ansar. Aduh. Bila begitu cerita hadisnya, maka dapatlah pengertian. Dapat kita ambil ibrah, pengertian. Maka dapat pengertian bagi kita bahawa berdiri bagi penghulu sekalian alam itu terlebih utama mimbabil aula. Setara Sa'ad bin Mu'az ketua bagi Ansar pun Rasulullah suruh berdiri kepada ketua kerana hormat kepada sayyid mereka, ketua mereka. Apatah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayyidu waladi Adam, sayyidul kaunain, sayyidul alam, sayyidul Arab wal ajam. Penghulu sekalian alam, penghulu tuh bagi Arab dan ajam. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min babil aula lagi. Tuh orang panggil faham dengan secara kias aulawiyah. Tapi fofok menatang Wahabi tak pakai kias dah. Ya Qur'an deh gitu ya. Tak ada ijma' ulama kiasul fuqaha, tak ada erti apa dah dia. Pakai lepas tahu tu. Kalau begitu pada setengah-setengah kita kata Nabi tidak setuju orang berdiri baginya Nabi itu, boleh jadi ihtimal lah. Boleh jadi itu mana ihtimal. Kita tanggung maknanya. Semata-mata tawaduknya Nabi jua. Itu orang panggil hak Nabi untuk tawaduk. Faham tak? Tu macam cerita dia. Rasulullah masuk masjid, sahabat berdiri hormat. Rasulullah kata duduk. Sahabat je ni betul. Rasulullah suruh duduk lah. Bangun lah ni. Mereka Hasan bin Sabit jenis bukan tak betul. Jenis orang panggil apa? Ada mempertahankan hak dia. Apa hak dia? Hak dia untuk hormat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Tu tengok. Habis. Sikit lagi dah. Yang ni apa tawaduk, merendah diri jua. Seperti pada masalah berselawat akan Nabi dengan kata Allahumma salli ala Muhammad jua. Itu. Rasulullah bila dia kata kaifa nusalli alaika ya Rasulullah. Hadis tu sebenar kaifa nusalli alaika fis salati, benar. Bagaimana kami nak selawat ke atas kamu dalam sembahyang? Karena dalilnya assalamu alaika tu Nabi ajar dah. Nak beri salam tu Nabi ajar dah. Selawat aja tak ada. Maka sahabat tanya kaifa nusalli alaika fis salati ya Rasulullah. Bagaimana kami nak selawat ke atas engkau dalam sembahyang? Di luar sembahyang sahabat Nabi reka selawat pun ada banyak. Tengok hadis Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar kata idza sallaitum ala Rasulillah fa ahsinu salata alaihi. Apabila kamu nak berselawat ke atas Rasulullah,
kamu rekakan selawat yang cantik-cantik. Itu. Patut sahabat tanya kaifa nusalli alaika tu ai fi salati dalam semaya. Kan Rasulullah kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma salam faqad alimta. Ada ni. Maka selawat dalam semaya tu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Amma salam, ada pun beri salam kama alimta, seperti mana barang yang telah engkau ketahui. Mana assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sama dengan selawat juga lah. Tawaduk Nabi itu, Nabi tak letak Sayyidina ke apa. Dan lagi berkata Syekh Ali Al-Maliki itu pada muka surat 12, sungguhnya umpama ini berdiri ialah yang sudah jadi adat. Jadi adat tu, al-adat tu muhakkamah tu, adat setepat tu sudah jadi hukum dah. Nah, jadi adat orang kita bila ya talak la usana pakak bangun sallallahu ala Muhammad. Jadi adat dah. Ada apa pada membesarkan Nabi SAW. Dan tiap-tiap yang dijadikan adat pada membesarkan dia Nabi SAW itu, tertegahlah tinggalkan nyonya adat. Karena adat yang baik. Nah, kerana apa? Kerana takut daripada jatuh, yang daripada berlaku pada barang, pada perkara yang membawa ia barang, ia perkara kepada kufur. Mana? Berdiri itu kan apa? Hormat. Sudah jadi adat. Tiba-tiba orang pakak berdiri belakang kita duduk. Maka seolah-olah orang pandai dia ni tak hormat Nabi. Yang itu. Walaupun dia tak ada niat untuk hormat ke Nabi dah itu ni. Sudah jadi gitu. Puji Nabi. Tu saja dia adat dah. Sejak daripada zaman sahabat lagi puji Nabi. Bukan berzanji Busairi saja. Tiba-tiba kita kata jangan puji Nabi, pada makna kita nak suruh hina Nabi. An-nahyu anisyai amrun bididdihi. Tegah daripada sesuatu perkara, tegah jangan puji Nabi. Tu an-nahyu anisyai, jangan berdiri hormat ke Nabi. Amrun bididdihi, pada makna perintah sebelah lawan benda kita tegah. Apa? Hinalah Nabi, cacilah Nabi. Apa berat tak? Tu yang kata boleh membawa kepada kufur. Tu kerana tinggalkan membawa ia kepada menghinakan Nabi. Orang pakak bangun belakang, ada orang panggil di kampung kita ni, kalau pakak bangun tu hormat ke Nabi, kita pun tak bangun, pakak duduk relax di sokok pupu. Tu pada makna kita tu seolah-olah menghinakan Nabi. Dan menghinakannya Nabi itu ialah kufrun kufur. Habis. Maka tidak bagus bagi muslimin ingkarkan tiap-tiap yang diadakan pada membesarkan Nabi SAW. Sama telah yang ini lebih-lebih lagi. Sama telah pula lebih-lebih lagi sengaja pula mengarang karya kitab pula. Nak lawan orang mauluk ni. Tulis kitab nah. Sama telah lagi lebih-lebih lagi sengaja mengarang, tulis buku, tulis status Facebook pada membatalkan barang perkara, diperdalilkan atas subuknya barangnya perkara. Tulis pula kitab lawan orang makhluk. Tulis pula kitab lawan orang berdiri ketika mana sebut peranakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu mimbabil aula kau berat. Dah ingat semua tu. An-nahyu 'ani syai' amrun bididdihi. Al-amru bi syai' nahyun 'an diddihi. Yang gitu. Tu kaedah usul fiqh tu. Intaha, dengan ambil maksud jua. Habislah perkataan Imam Syekh Ali Al-Maliki dalam kitab Intisar Al-I'tisam. Dengan jalan ambil maksud jua lah, bukan ambil dengan ibarah, dengan tepat, dengan betul, tidak. Dengan sebiji-sebiji tidak. Dengan ambil maksud jua. Dengan ringkas, dengan ikhtisar pula tu, dengan ringkas. Pendeknya beginilah dia ayat. Qamar dulu diringkasnya. Qamar situ. Pendeknya walhasil beginilah dia kata, pendeknya kesimpulannya. Bermula amalan maulid dan berdiri seperti yang maklum itu ialah setengah daripada amalan yang elok pada membesarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sungguh perkata molek elok janganlah dicampurkan dengan perkara palsu. Siapa kuduk joget tino jatuh gedung-gedung podanduk gitu berat dah tu. Tu palsu tu.
Dan kerana-kerana yang pelesu jangan. Mana kerana pelesu supaya orang kata Masya Allah hebatnya dia. Tiap-tiap tahun awak maulud. Besar-besar pula tu. Nah, tu niat-niat yang tak baik tu. Kerana-kerana yang pelesu. Yang menafikan sifat bagi kerana-kerana. Kerana-kerana yang pelesu tu kerana-kerana yang lagu mana? Yang menafikan pahala keduanya maulid dan berdiri menghormati Nabi tu. Dan jangan pula mengangkatkan Nabi SAW kepada pengkat ketuhanan. Jangan pula kata Nabi ni Tuhan kau jangan. Tu Nabi tegah tu. La tuturuni, jangan kamu puji aku kama ataratin nasara benal maryama. Nah, kama ataratin nasara, seperti mana barang memujilah oleh puak Nasara akan Al-Masih bin Maryam, akan Al-Masih Isa anak laki-laki bagi Maryam. Innama hanya sanya ana abdun, aku hanyalah hamba. Faqulu, maka katalah kalian abdallahi wa rasulahu. Nabi Muhammad tu jadi hamba Allah dan jadi utusannya Allah. Cukup. Jangan duk akak perekak siapa ke serupa dengan Yahudi Nasara dah. La tutruni kama ataratin Nasara wal Yahud. Wa fi riwayatin. Mana wal Yahud? Yahud kata wa qala Uzairun ibnullah. Uzair anak Allah. Berat dah tu. Jadi nak umat Islam tak ada kata lagu tu. Nah, seperti mengangkat oleh puak Yahudi dan Nasara akan Nabi bagi keduanya Yahudi Nasara kepada ketuhanan. Jangan siapa tahu hak tu. Maka terbukti tak ada seorang Islam pun yang kata Nabi Muhammad tu Tuhan, tak ada. Dan setengah daripada barang yang menyuruh oleh Allah Ta'ala dengan membesarkannya itu ialah Ka'batullah, dengan tawaf keliling Kaabah. Tengok Kaabah, Allah Ta'ala suruh membesarkan, memuliakan Kaabah lagu mana? Disuruh tawaf. Dan Hajar al-Aswad Allah Ta'ala suruh membesar. Tapi dengan apa? Dengan kucupkannya istilam, dia panggil. Dengan kucup istilam. Dan makam Ibrahim pula Allah Ta'ala suruh besar. Dengan apa? Dengan sembahyang sunat tawaf di belakangnya, dari belakang makam Ibrahim. Dan rukun Yamani dengan apa? Dengan sentuh akannya. Dan pintu Kaabah dan multazam dan bawah seluruh mah tu. Dengan berdoa padanya dan lain-lain lagi, seperti yang diperlakukan oleh puak-puak salaf dan khalaf. Dan sekalian mereka itu, puak-puak salaf dan khalaf itu, pada itu amalan tidak beribadat mereka itu melainkan akan Allah Ta'ala. Mereka tidak kata ni batu Hajar al-Aswad ni dapat bagi power root dia ni. Power of power dia ni. Tak ada. Kerana tu perintah Allah ya. Tu, dan tidak mengiktikad mereka itu salaf dan khalaf akan memberi bekas bagi yang lain daripada Allah Ta'ala. Sama sekali battata. Sama sekali tak ada. Pihak memberi manfaat ke, dan pihak memberi bekah tu memberi bekah pada memberi manfaat ke, dan pihak memberi mudarat. Kerana apa? Salaf dan khalaf. Tidak yang tikak lagu tu. Kerana memberi bekah itu bagi Allah Ta'ala juga, seperti yang telah terdahulu sebutan pada surah. Pada surah mana surah ni? Huraian. Pada surah ini, pada huraian jagaan yang kedua. Perkara yang mesti itu dululah, jagaan yang kedua dulu, ingat tak? Tu. Dulu ada jagaan yang ketiga, jagaan yang keempat ke? Jagaan yang kedua. Tengok sendirilah pada jagaan yang kedua. Habis itu kemudian kita sambung pula esok insya-Allah. Mari anak-anak perhati dan belajar sedikit-sedikit daripada bercakap dengan jalan majaz. Iaitu majaz ni apa dalam bahasa Melayu kita? Pinjaman. Itu mana? Majaz. Wallahu a'lam. Dah hotel ke tak ni bulan ni? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dah kot. Kalau selas hari dah dah.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu wa amalin wa niyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.